Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton berita panas hari ini. Oke guys, akhirnya Najib Razak bersetuju kononnya untuk berdebat dengan Rafizi dan juga Anwar yang dicabarnya. Namun apa yang membimbangkan kita adalah adakah beliau akan melarikan diri sekiranya ditanya soalan-soalan yang berkaitan dengan 1MDB atau kes-kes beliau seperti mana yang berlaku sebelum ini. Dan hari ini juga tentara cyber Najib Razak memuat naik jawaban kononnya persoalan yang dilemparkan Rafizi Ramli kepada mereka berkaitan dengan isu Sapura dijawab dengan lintang pukang dan tanpa fakta oleh tentara cyber Najib Razak. Dengan itu, mari kita ikuti kenyataan terkini daripada Rafizi Ramli. 4 hari bulan April 2022. Najib cuai menjaga pelaburan rakyat semasa menjadi Menteri Keuangan. Selepas saya mendedahkan bagaimana Sapura membayar RM 983 juta kepada pengarah eksekutif sepanjang tempo, Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Dia cuba mencuci tangan dengan memberi alasan Perdana Menteri atau Menteri Keuangan tidak ada kuasa dalam urusan syarikat swasta. Katanya, Sapura hanya menjadi sebuah syarikat berkaitan kerajaan pada 2019. Oleh itu, dia tidak berkuasa untuk campur tangan walaupun keputusan-keputusan Sapura membayar sedemikian rupa kepada pengarah eksekutif merugikan pelaburan PNB sebagai pemegang saham minority. Sebagai Menteri Keuangan ketika itu berhubung isu keuangan Sapura secara keseluruhannya, Najib mempunyai 2 tanggung jawab dan tugasan yang jelas. Yang pertama, untuk memastikan pasaran modal negara, yaitu pasaran saham berkembang sehat dan berupaya menarik minat pelaburan dalam dan luar negara, baik dari kalangan pelabur atau pelabur perseorangan. Kedua, untuk memastikan pelaburan PNB di dalam Sapura dan transaksi keuangan Sapura dengan badan korporat lain yang berkepentingan rakyat, seperti bank-bank, Petronas, dan lain-lain memberikan nilai pulangan terbaik kepada rakyat. Tugas mengawal seliah pasaran modal. Keupayaan pasaran modal dalam negara seperti yang dikendalikan Bursa Malaysia menarik pelabur bergantung kepada kepercayaan pelabur bahwa hak dan kepentingan mereka akan dilindungi. Sebagian besar pelabur dari dalam dan luar negara akan menjadi pemegang saham minority dalam syarikat-syarikat di pasaran saham negara. Sekiranya kerajaan dan badannya mengawal seliah pasaran modal tidak memastikan hak pemegang saham minority dijaga, mudahlah syarikat-syarikat mengambil uang dari pelabur awam dan seterusnya membelanjakan uang itu seolah-olah keseluruhan dana itu dari poket mereka, sedangkan hanya 40% dari pemegang saham majority, selebihnya dari pemegang saham minority. Untuk memastikan pemegang saham majority tidak boleh membelanjakan uang syarikat sehingga berlaku tidak adil kepada pemegang saham minority, ada 2 peruntukan undang-undang yang digubal, yaitu yang pertama Akta Syarikat 2016 dan yang kedua Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Dalam kedua akta ini, kuasa dan ditanggung jawab diperuntukkan khusus kepada Menteri Keuangan untuk memastikan hak pemegang saham minority terjaga demi menjamin perkembangan sehat pasaran modal negara. Selain dari kuasa khusus kepada Menteri Keuangan untuk melindungi hak pemegang saham minority, akta-akta ini juga memperuntukkan keadaan-keadaan seorang pemegang saham minority dikira telah dianiaya oleh pemegang saham majority. Contohnya, penyalahgunaan harta syarikat oleh pemegang saham majority. Keuntungan dialihkan dan dibayar kepada pemegang saham majority sehingga menidakkan bayar dividen kepada pemegang saham minority. Kegagalan membayar dividen yang secukupnya kepada pemegang saham minority. Dalam isu pembayaran RM 983 juta kepada pengarah eksekutif yang mewakili pemegang saham majority dalam keadaan kepentingan pemegang saham minority terabai, alasan bahwa keputusan itu adalah hak syarikat swasta semata-mata adalah alasan kurang cerdik dari Najib. Sapura bukanlah syarikat swasta biasa, ia adalah syarikat awam yang mengambil uang dari rakyat biasa yang menjadi pemegang saham minority. Tindak tanduknya tertakluk kepada akta-akta tertentu untuk menjaga kepentingan awam yang menjadi pemegang saham minority. Sebagai Menteri Keuangan yang bertanggung jawab mengawal seliah pasaran modal dan melindungi hak rakyat yang biasa menjadi pemegang saham minority,
Najib cuai sehingga menyebabkan sedemikian bayaran kepada pengarah eksekutif sedangkan dia ada kuasa untuk memperbetulkan keadaan di bawah akta-akta tertentu. Amanah menjaga pelaburan PNB selain dari tugas sebagai Menteri Keuangan untuk mengawal selia pasaran modal Najib juga bertanggung jawab memastikan pelaburan PNB di dalam Sapura memberi pelayanan terbaik kepada rakyat. Tanggung jawab itu datang dari dua perspektif. Yang pertama sebagai pengurusi Yayasan Pelaburan Bumi Putra yang memiliki PNB. Dia bertanggung jawab memastikan portfolio pelaburan PNB memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Yang kedua, sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan yang bertanggung jawab memastikan pelaburan JLIC seperti PNB dan JLC mengikut program transformasi JLC 2005-2015. Secara khusus perkara 324 dalam manual transformasi JLC 2015 hingga 2015 menetapkan bahwa JLIC termasuk PNB perlu menghantar laporan setiap 3 bulan kepada jawatan kuasa transformasi JLC yang dipengurusikan Najib sendiri untuk menilai portfolio pelaburan mereka. Ini bermakna walaupun Sapura bukan dikira JLC semasa Najib menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, dia bertanggung jawab sebagai pemegang amanah PNB untuk membantah sebarang urusan yang merugikan PNB. Lebih dari itu, kawal selia portfolio pelaburan PNB termasuk pelaburan bukan majority seperti pelaburan di dalam Sapura, tertakluk pula kepada program transformasi JLC yang dipengurusikan Najib sendiri. Najib boleh mencuba menipu rakyat dengan balasan alasan mudah yang diberikan oleh admin media sosialnya atau tentara cybernya, tapi dia tak boleh lari dari rekod cuainya yang diketahui umum. Sebab itu, kesan Najib supaya kerajaan persekutuan menyelamatkan Sapura menggunakan wang rakyat perlu disanggah untuk menunjukkan wajah sebenar Najib kepada pengundi atas pagar, kata Rafizi Ramli. Jadi saudara dan saudari, sekali lagi jawaban yang diberikan oleh tentara-tentara cyber atau pembantu atau admin di dalam Facebook Najib sekali lagi membuat kesilapan dengan menjawab tanpa fakta dan kini didedahkan oleh Rafizi Ramli. Jadi saudara dan saudari, fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, doa ton keinginan. Sekian, bye-bye.